Selamat sejahtera semua. So, sekarang kita akan membincangkan set latihan tata bahasa yang telah cikgu hantarkan dalam grup sebentar tadi. Maka, pelajar-pelajar tolong sediakan buku nota tata bahasa kamu supaya kamu boleh catat apa sahaja informasi baharu yang telah kamu peroleh. Okey pelajar? Alright? Okey, tolong bersedia. Cikgu hanya akan berhenti sekiranya kamu tanya soalan dalam bentuk chat kepada saya. Okey, sekiranya ada soalan terus tanya kepada saya dalam bentuk chat. Okey? Alright, sekarang kelazimannya. Soalan pertama daripada set keempat, kertas modal yang keempat, model keempat. Kelazimannya, pengalaman pahit sudah pasti akan menjadi A. Pengajian, B. Pengajaran, C. Pembelajaran, D. Pendidikan. Pengalaman pahit akan menjadi pengajaran kepada kita. Jawapannya B. Soalan yang kedua, penduduk yang tinggal berdekatan dengan sungai diingatkan supaya kerana paras air mungkin naik pada musim tengkujuh nanti. Berjaga-jaga, bersiap siaga, berhati-hati dan bersiap sedia. Pelajar di sini ada dua jawapan yang mungkin dikira betul. Yang pertama berjaga-jaga dan yang kedua berhati-hati. Pelajar-pelajar, jawapan yang ada dalam skema dan dianggap jawapan yang lebih tepat ialah berjaga-jaga, bukannya berhati-hati. Sebab berhati-hati, kita akan berhati-hati apabila kita sedang melakukan sesuatu. Contohnya apabila kita memandu kereta, kita akan memandu kereta dengan berhati-hati. Kita menunggang motosikal dengan berhati-hati. Maka perkataan berhati-hati digunakan apabila kita sedang melakukan sesuatu, lebih sesuai. Di sini mereka nak make sure mereka okey. Mereka nak prepare. Mereka nak menyediakan diri. Maka jawapan yang lebih sesuai di sini ialah berjaga-jaga. Saya bagi satu lagi contoh. Para pengawal keselamatan diminta berhati-hati kerana kes rompakan semakin meningkat. Ayat ni betul ke? Ataupun para pengawal keselamatan diminta berjaga-jaga kerana kes rompakan semakin meningkat? Berhati-hati ke berjaga-jaga? Pelajar-pelajar, berhati-hati ke berjaga-jaga? Berjaga-jaga. Betul kata? They have to be aware. They have to be aware. Bukannya berhati-hati. Maka jawapannya berjaga-jaga. Zikri sering mengambil berat Basira walaupun pengorbanannya tidak dihargai. Di sini jawapannya, nombor 3, ialah mengambil berat pada tak boleh, tentang tak boleh, terhadap tak boleh. Mengambil berat akan Basira. Mengambil berat akan Basira. Okey? Dan pelajar-pelajar, cikgu nak bagi tahu satu tips kepada kamu. Perkataan pada ada beberapa fungsi. Perkataan pada ada beberapa fungsi. Tolong catat dia, bersiap sedia catat. Pada fungsi yang pertama, kita gunakan untuk pendapat ataupun pandangan. Untuk pendapat ataupun pandangan. Contoh, tengok ramai yang tak catat. Ramai yang tak catat. Tolong catat, tolong catat. Penggunaan perkataan pada. Fungsi yang pertama, contoh, pada pendapat saya, pada pandangan saya, maka kita akan menggunakan perkataan pada untuk pandangan ataupun pendapat. Fungsi pada yang kedua, untuk menunjukkan masa. Saya akan pergi ke majlis perkahwinan pada pukul 7 petang. Menunjukkan masa. Faham tak pelajar? Fungsi pada yang ketiga, perkataan pada boleh hadir bersama kata kerja. Contoh, kambing itu ditambat pada tiang. Ditambat maksudnya diikatlah, diikat. Okey? Kamu pernah nampak kan kambing akan diikat pada tiang supaya dia tak berlari ataupun melarikan diri. Maka kambing itu ditambat pada tiang. Ditambat ialah kata kerja. Fungsi pada yang keempat ialah perkataan pada juga hadir bersama perkataan ada. Ada pada. Contoh, dompet saya ada pada ibu. Bukannya ada dengan ibu.
Dompet saya ada pada ibu. Wang saku saya ada pada abang. Buku nota saya ada pada guru. Faham tak belajar? Okey, seterusnya. Nombor 4. Pertandingan melukis poster sempena kempen anti-denggi di peringkat kebangsaan telah bermula sejak minggu lalu. Cikgu nak terangkan tentang perkataan anti di sini. Cikgu nak ambil masa 1 minit, cikgu nak ulang kaji. Pelajar, perkataan anti, dengar semua, anti, pro, pra, dwi, eka, swa, semua ni kita panggil sebagai imbuhan pinjaman. Imbuhan pinjaman. Semua ni bukannya imbuhan asal daripada bahasa Melayu. Semua ni kita panggil sebagai imbuhan pinjaman. Maka imbuhan pinjaman ni apabila diikuti kata nama am perlu ditulis rapat. Anti dada. Dada ialah kata nama am. Maka perlu ditulis rapat. Anti India. Rapat ke jauh? Jauh. Sebab India ialah kata nama khas. Kalau saya kata anti komunis. Rapat ke jauh? Jauh dan kena ada tanda sempang. Komunis kata nama khas. Okey? Maka belajar, kamu kena fahamkan. Perkataan anti, pro, pra, eka, dwi semua ni, apabila diikuti kata nama am, kita tulis rapat. Anti, dadah, kita tulis rapat. Tetapi apabila diikuti kata nama khas, kena ada tanda sempang dan huruf pertama akan menjadi huruf besar. Contoh anti, tanda sempang Amerika. Anti, tanda sempang Israel. Amerika A huruf besar, Israel I huruf besar. Kerana kata nama khas. Okey, jom kita sambung. Seterusnya. Pertandingan melukis poster sempena kempen anti dadah di peringkat kebangsaan telah bermula sejak minggu lalu. Pelajar, ada kesalahan tak? Ada kesalahan tak? Ada. Kesalahan ada pada perkataan di. A itu salah. Sebenarnya, kenapa salah? Cikgu bacakan penerangan, kamu dengar. Kata sendi nama di tidak tepat penggunaannya kerana kata sendi nama di hanya digunakan untuk tempat. Kata sendi nama di sepatutnya digantikan dengan kata sendi nama pada yang digunakan untuk masa. Masa, manusia, haiwan, benda abstrak dan juga benda konkret. Maka di sini perkataan di memang tak sesuai. Sepatutnya kita guna anti dada pada peringkat kebangsaan. Pertandingan melukis poster sempena kempen anti dada pada peringkat kebangsaan ataupun peringkat kebangsaan. Kita boleh gugurkan di. Tapi di sini penggunaan di memang tak sesuai kerana di menunjukkan tempat. Di menunjukkan tempat. Faham tak? Saya tinggal di Shah Alam. Menunjukkan tempat. Bola itu ada di dalam bakul. Menunjukkan tempat. Okey? Dia mengulang kaji pelajaran untuk melengkapi dirinya menghadapi peperiksaan. Pelajar, ada satu kesalahan dalam ayat ini. Kesalahan ada pada mengulang kaji. Kenapa mengulang kaji salah? Pelajar-pelajar, tolong fokus. Apabila kamu nampak perkataan tu ditulis rapat, fikirkan. Cuba tengok, apakah imbuhan yang ada? Imbuhan awalan ke, imbuhan akhiran ke, ataupun ada imbuhan apitan? Imbuhan apitan maksudnya, imbuhan tu hadir di awal dan juga di akhir. Serentak, itu imbuhan apitan. Kamu hanya boleh tulis secara rapat apabila ada imbuhan apitan. Awak cuba tengok di sini, mengulang kaji. Apakah imbuhan yang ada? Awalan ke, akhiran ke, apitan? Ada awalan sahaja. Maka kita perlu tulis jauh. Kalau ada imbuhan apitan, baru kita tulis rapat. Contoh, berkuat kuasa. Berkuat kuasa, kita tulis rapat ke jauh? Jauh. Kerana tiada imbuhan apitan. Berkuat kuasa hanya ada imbuhan awalan. Dikuat kuasakan, kita tulis rapat ke jauh? Rapat. Kerana ada imbuhan
apitan. Menguatkuasakan. Kita tulis rapat ke jauh? Rapat. Kerana ada imbuhan apitan. Faham belajar? Okey? Alright. Maka sekarang mengulang kaji pelajaran. Mengulang kaji kenapa salah? Kerana tiada imbuhan apitan, hanya ada imbuhan awalan. Apabila ada imbuhan awalan, kita kena tulis berpisah. Perlu dijarakkan. Ruhan Sri Rama. Adik boleh faham tak? Betul adik? Okey. Sekarang, Ruhan Sri Rama. Adik cikgu tanya, awak tunjuk isyarat kepada saya. Rapat ataupun jauh. Okey. Buat. Okey. Berkuat kuasa, rapat ke jauh? Penguat kuasa? Penguat kuasa. Hanya ada imbuhan awalan. Penguat kuasa. Jauh. Menguat kuasakan? Rapat. Dikuat kuasakan? Rapat. Maka kalau ada imbuhan apitan, kita tulis rapat. Kalau tiada imbuhan apitan, kita tulis jauh. Okey abang? Kita sambung ya. Kita sambung sekarang. Maka jawapannya A lah, mengulang kaji perlu ditulis jauh. Soalan ke-6. Pengetua itu merasa marah apabila mendengar berita tentang pergaduhan yang berlaku antara pelajar. Merasa marah ke? Merasa tu tasting. Tasting. Okay? Merasa. Pengetua merasa merasa sup kambing yang dimasak oleh Jayasilan lalu meninggal dunia. Contohlah, contoh. Okay, contoh. Okay. Maka merasa tasting. Berasa baru kita feel. Faham tak? Saya berasa gembira kerana isteri saya sudah balik kampung. Contohlah. Contoh. Nombor 7. Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan berhuruf condong yang betul. Lorong yang sempit itu menyukarkan kenderaan untuk berselisih. Maka, kita baca dulu. Kita kena pilih ayat yang betul kan? Kita baca dulu. Pendapatnya tentang perkara itu menggambarkan pemikiran yang sempit. Setelah kehilangan isterinya, kehidupan Iqbal semakin sempit. Pandangannya menjadi sempit akibat terlibat dalam kemalangan. Maka belajar, soalan ke-7, jawapan yang betul ialah 1, 2 dan 3. 1, 2 dan 3 C. Lorong yang sempit maksudnya lorong yang kecil lah. Kadang-kadang di belakang rumah kita, kalau rumah kamu rumah yang biasa, land house, lorong di belakang rumah kita selalunya sempit, kan? Dan pemikiran yang sempit maksudnya orang yang tidak berfikiran luas, berfikiran sempit. Ada sesetengah orang mereka rasa perniagaan ialah satu cara yang tidak sesuai untuk seseorang melanjutkan kehidupan. Contohnya keluarga saya. Apabila saya kata saya nak menjadi seorang usahawan, semua orang kata no. Awak pergi ke sekolah, awak pergi ke universiti, pergi cari kerja, buat kerja tu. Itu yang mereka kata. Pemikiran mereka sempit. Mereka kata kalau makan gaji lebih terjamin masa hadapan. Itu pemikiran yang sempit. Setelah kehilangan isterinya, kehidupan Iqbal semakin sempit. Kehidupannya semakin sempit maksudnya kehidupannya semakin suram. Kehidupannya tidak menyerlah. Kehidupannya sedih. Itulah kehidupannya menjadi sempit. Okey? Maka pelajar, apabila kamu dapat soalan sebegini, saya faham situasi kamu sebagai calon PT3 ataupun pelajar form 1, pelajar form 2. Mungkin kamu rasa kabur. Cikgu, yang mana jawapan yang betul? Awak kena menggunakan kaedah elimination. Awak kena menyingkirkan jawapan-jawapan yang langsung tak boleh terima dan awak kena pandai. Contohlah, dalam keempat-empat pilihan ni, yang mana yang kamu rasa ayat ni confirm betul?
Pilihan pertama kamu rasa ayat itu confirm betul tak? Laluan yang sempit. Rohan? Betul tak Rohan? Awak tahu ayat pertama mesti betul. Maka awak pergi potong pilihan yang tak ada nombor 1. B dan juga D kamu potong terus. Okey? B dan D kita potong terus. Sekarang kita ada 2 pilihan saja, A dan juga C. Sekarang kamu ada 50-50 chances untuk kamu betul. Untuk kamu tidak melakukan kesalahan. You have to use this method, kaedah elimination, kaedah penyingkiran. Alright? Nombor 8. Ayah membanting tulang. Ayah membanting tulang untuk menyara kehidupan kami sekeluarga. Petani itu sedang sibuk membanting padi di tengah sawah. Ombak kuat itu membanting benteng yang dibina oleh penduduk kampung. Gordon duduk di pangkin sambil membanting kaki. Bagi pelajar, pangkin. Ramai yang tak tahu apakah maksud pangkin. Pangkin maksudnya tempat, contoh macam tempat duduk lah. Di sini dalam kamus dewan, okay, dalam kamus dewan, pangkin ialah tempat tidur yang merupakan lantai yang tinggi. Pangkin maksudnya tempat tidur yang merupakan lantai yang tinggi. Kamu pernah nampak tak dalam penjara mereka bina katil yang diperbuat daripada simen. Mereka tak ada katil sebenarnya, ada simen je. Itulah pangkin sebenarnya. Okay? Tapi pangkin juga boleh diterima sebagai tempat duduk lah. Okay? Boleh diterima sebagai tempat duduk. Sekarang kita keliru. Apakah maksud perkataan membanting? Okay, membanting. Okay, pelajar dengar. Perkataan membanting ada beberapa maksud. Dengar. Membanting maksud yang pertama ialah menghempas. Menghempas. Tolong catat Lau. Kamu sedang catat tak? Membanting maksud yang pertama ialah menghempas, digunakan untuk ombak. Digunakan untuk ombak. Okay. Maksud yang kedua ialah menjadikan bergoyang. Menjadikan bergoyang. Menjadikan bergoyang. Maksudnya, sekali lagi mereka merujuk ombak ataupun sesuatu yang kuat, kena sesuatu yang kuat. Ada satu lagi, membanting padi. Okey, membanting padi. Okey, membanting padi sekejap ya. Saya akan cuba screen share supaya kamu mendapat. Okey, membanting padi ialah suatu proses dalam penanaman padi. Cara lama dalam penanaman padi. Membanting padi maksudnya memukul padi. Memukul padi sebab padi dekat atas dia ada biji-biji padi, betul tak? Biji-biji beras. Maka mereka akan memukul padi itu untuk mendapatkan beras ataupun untuk mendapatkan padi sebenarnya. Okey? So itulah membanting padi, memukul padi. Seterusnya. Maka belajar membanting tulang. Apakah maksud membanting tulang? Ini ialah simpulan bahasa. Ini adalah simpulan bahasa. Mesti kamu pernah belajar. Banting tulang maksudnya bekerja bermati-matian. Bekerja bermati-matian. Itulah membanting tulang. Simpulan bahasa. Membanting tulang maksudnya bekerja bermati-matian. Ayah membanting tulang untuk menyara kehidupan kami keluarga. Bekerja bermati-matian. Petani itu sibuk membanting padi di tengah sawah. Betul. Membanting padi maksudnya apa, Lau? Memukul padi. Ombak kuat itu membanting
benteng yang dibina oleh penduduk kampung. Membanting di sini menghempas benteng. Benteng kamu tahulah, tembok yang panjang, tembok yang tinggi dibina untuk menghalang ombak. Dan jawapan yang terdapat di sini ialah 1, 2 dan 3. 1, 2 dan 3. Sebab membanting kakinya tak sesuai. Sebab membanting kaki mungkin kita boleh tukar kepada menggoyang kaki lah. Maka jawapannya C, nombor 8 C. Nombor 9, berdasarkan perlembagaan negara kita, setiap individu bebas menyuarakan pendapat asalkan tidak menyentuh tentang sensitiviti masyarakat. Okey. Malaysia bebas dari percengkaman penjajah pada tahun 1957. Kebanyakan pengguna jalan raya lebih suka menggunakan jalan bebas tol. Okey. Fikirannya bebas setelah segala masalah keluarganya selesai. Okey, pelajar. Kamu rasa yang mana betul? Yang confirm betul? Yang mesti betul? Nombor 2, betul tak? Nombor 2 mesti betul. Okey. Dan nombor 1 mesti betul. Bebas menyuarakan pendapat. Mesti betul. Maka kita boleh singkirkan D dan juga B. B dan juga D kita boleh buang. Jawapannya ialah okey, sekejap. Jawapannya ialah 1, 2 dan 3. Fikirannya bebas salah. Sepatutnya fikirannya tenang. Fikirannya tenang selepas segala masalah keluarganya selesai. Jalan bebas tol maksudnya jalan yang tak ada tol. Jalan lama lah. Okay. 1, 2 dan 3. 10. Kamu kena, kalau ada kesalahan, kamu boleh pilih A, B ataupun C. Kamu boleh pilih yang betul. Kalau tiada kesalahan, kamu boleh pilih D lah. Semasa berjalan-jalan di Bandar Seremban, Sufri telah menemui dengan sahabat lamanya. Telah menemui dengan sahabat lamanya salah. Kenapa salah? Okey, pelajar, semua orang dengar. Menemui. Apakah imbuhan yang ada di sini? Awalan ke, akhiran ke, apitan? Ada imbuhan apitan. Ada imbuhan ada imbuhan i. Betul tak? Apabila ada imbuhan apitan, kita tak boleh letak kata sendinama di belakang. Cikgu pernah beritahu banyak kali. Betul tak? Maka menemui dengan salah. Menemukan dengan pun salah. Ketemukan dengan pun salah. Satu-satunya jawapan yang betul ialah bertemu dengan. Satu formula kamu ingat. Macam ni kita dapat jawapan. Okay. So, bertemu dengan. Setelah 42 orang para pelajar-pelajar. Ini soalan kindergarten lah. Kalau saya, lepas saya lahirkan anak saya umur 1 tahun boleh buat soalan ni tau. Okay. Senang sangat. Para pelajar-pelajar salah. Sebab perkataan para membawa maksud jamak. Perkataan para membawa maksud jamak. J-A-M-A-K. Jamak maksudnya lebih daripada satu. Jamak maksudnya apa? Lebih daripada satu. Maka perkataan para membawa maksud jamak. Pelajar-pelajar pun membawa maksud jamak kerana lebih daripada satu. Maka perkataan para pelajar-pelajar salah. Maka kita ada dua jawapan. Para pelajar ataupun pelajar-pelajar. Dan pelajar, I want to tell you something. Perkataan para tidak boleh digunakan untuk individu-individu negatif. Penjahat, penculik, perompak, penyamun. Kita tak boleh guna perkataan para. Para perompak telah ditangkap oleh pihak polis. Tak boleh. Sebab perompak ialah orang-orang negatif. Kita tak boleh guna perkataan para untuk orang-orang negatif. Para penyamun salah. Okey. Maka seramai 42 orang. Okey, jawapan di sini apa dia? Seramai 42 orang para pelajar-pelajar. Sepatutnya seramai 42 orang pelajar. Kita tak boleh kata
seramai 42 orang para pelajar. Sebab 42 orang pun jamak lebih daripada satu. Para pun jamak lebih daripada satu. Pelajar-pelajar pun jamak lebih daripada satu. Maka kita tak boleh tulis 42 orang para pelajar. Salah juga. 42 orang pelajar betul. Maka jawapannya seramai 42 orang pelajar. Lau, boleh faham lah? Okey. Pelajar, sudah pukul 10.17. Satu set pun kita belum habis. You tunggulah hari ini you meet time dengan saya. Okey, sekarang kita sambung Okey. Buku laporan itu akan diserahkan oleh saya. Diserahkan oleh saya. Ini pun anak saya kalau umur 1 tahun pun boleh buat. Okey. Diserahkan oleh saya. Mana boleh? Saya ialah kata ganti nama diri pertama. Kata ganti nama diri pertama kita tak boleh guna di oleh. Maka jawapannya apa? Akan saya serahkan. Jawapannya apa? B. Bodoh. B boy. Okey. Okey. Soalan 13. Pilih ayat yang mempunyai maksud yang sama atau maksud yang hampir sama dengan ayat yang dicetak. Para remaja dinasihatkan supaya melibatkan diri dengan aktiviti yang berfaedah untuk mengisi masa lapang. Saya baca sekali lagi. Para remaja dinasihatkan supaya melibatkan diri dengan aktiviti yang berfaedah untuk mengisi masa lapang. Maka jawapan di sini nombor 13 ialah D. D. Para pelajar dinasihatkan supaya menyediakan pelbagai aktiviti. Soalan 13. Soalan 13 D ke? Sebab dalam skema dia bagi D. Para pelajar dinasihatkan supaya melibatkan diri dengan aktiviti yang berfaedah untuk mengisi masa lapang. Para pelajar perlu menggunakan masa lapang untuk melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti yang memberi manfaat. Tidak. Penglibatan para remaja dalam aktiviti mengisi masa lapang dapat memberikan faedah kepada mereka. Masa lapang yang terluang diisi oleh para pelajar dengan pelbagai aktiviti yang berfaedah. Ya, jawapannya D. Kerana D yang paling hampir sama. Paling hampir. Okey, Lau, you pendapat D ke macam mana? D juga. Okay. Seterusnya. Bagi memastikan pengunjung mendapat manfaat daripada pesta tersebut, pihak penganjur mengadakan pertunjukan masakan oleh tukang-tukang masak terkenal. Jawapannya ialah D sekali lagi. Pihak penganjur mengadakan pertunjukan masakan daripada tukang-tukang masak terkemuka supaya pengunjung mendapat manfaat daripada pesta berkenaan. Maka belajar, apa yang mereka bagi di atas ialah ayat songsang. Dia faham ke tak ni? Mereka bagi ayat songsang. Yang D pula ayat biasa. Itulah perbezaan. Siapa mengantuk? Berapa orang mengantuk? Biasalah. Pengorbanan kan? Pengorbanan. Okay. Alright. Nombor 15. Pilih ayat-ayat yang betul. Tentukan bahawa anda telah memilih cadangan jawapan yang paling sesuai. Mengapakah kamu tidak menelpon saya semalam? Banyak ibu bapa salah. Ibu bapa salah. Banyak ibu bapa. Sebab perkataan ibu bapa tidak boleh digandakan sebenarnya. Yang menghadapi masalah anak, beberapa orang pelajar-pelajar salah. Beberapa orang pelajar-pelajar salah. Sebab apa? Beberapa membawa maksud jamak lebih daripada satu. Pelajar-pelajar membawa maksud jamak lebih daripada satu. Tidak boleh hadir bersebelahan. Sebetulnya beberapa orang pelajar sahaja telah dipilih untuk menyertai ekspedisi ke gunung. Sepatutnya Gunung Jerai, bukannya Gunung Jelai. Peserta pidato dari negeri Johor telah berjaya muncul sebagai Johan dalam pertandingan tersebut. Jawapannya apa? 1 dan 4. 1 and 4. Okey, Tang, boleh ikut tak Tang? Boleh ya? Tang mengantuk tak? Tengok, Tang steady je. Okey. Pertandingan itu terpaksa menangguh
kerana bekalan elektrik di kawasan itu telah terputus. Terpaksa menangguh ke? Sepatutnya terpaksa ditangguh. Terpaksa ditangguh, bukannya terpaksa menangguh, terpaksa ditangguh. Beberapa butir rumah. Oh my god. Butir digunakan untuk apa? Butir digunakan untuk peluru. Peluru. Okey, beberapa butir peluru. Okay, ataupun beberapa butir mutiara pun boleh. Sepatutnya beberapa derek rumah. Ataupun beberapa pintu rumah pun boleh. Tenggelam dalam bajet semalam. So 1 dan 2 salah. Pada pendapat saya, masalah tersebut akan dapat diatasi. Bermain tenis merupakan hobinya pada masa senggang. Maka nombor 16, jawapannya ialah B, boy. Akan dapat diatasi, boleh. Akan dapat ialah kata bantu berpasangan. Boleh hadir bersama-sama, akan dapat. Contoh, mesti dapat. Dia mesti dapat memenangi pertandingan. Mesti dapat boleh hadir bersama-sama kan? Sama juga. Okey? Akan dapat diatasi pun boleh juga. Warshana, boleh tak Warshana? Okey. Set yang ketiga. Okey, set yang ketiga. Zainon bekerja sebagai penerbangan. Siapa? Olahragawati. Apa kerja dia? Lari di sana dan di sini. Olahragawati ialah atlet. Atlet wanita, atlet lumba lari. Jururawat, nurse. Pramugari, jawapannya ialah pramugari. Siswi tak ada maksud, mahasiswi ada maksud. Mahasiswi ialah mereka yang sudah menamatkan pelajaran di universiti. Untuk wanita. Kalau lelaki, mahasiswa. Kalau perempuan, mahasiswi. So, pramugari. Pramugari, stewardess. Siapa tu stewardess? Pelayan tetamu di kapal terbang. Mereka tak mahu layan tetamu di kedai, restoran, mereka nak pergi melayan tetamu di kapal terbang. Okey. Maka belajar. Jawapannya pramugari. Tahanan wanita itu berjaya dari diri setelah menyamar sebagai polis di penjara. Mengekori diri, mengekori maksudnya apa tahu? Follow. Melarikan diri, jawapannya melarikan diri. Menyandarkan diri maksudnya ni, leaning on something. Itulah menyandarkan diri, leaning on something. Maka melarikan diri. Mereka terpersona jawapannya apa? Terpersona A, B, C. D. Yang mana? D ya? Tak. Terpersona, jawapannya ialah terpersona oleh. Sebab, ingat, kalau ada ter di sini, belakang mesti ada oleh. Terpersona oleh. Okey, kena ada ter di sini kan? Belakang mesti oleh. Okay. Terpersona oleh keindahan pemandangan. Pelajar ingat dia, kalau ada imbuhan ter di sini, belakang mesti ada oleh. Seterusnya, remaja tidak sepatutnya menyalahgunakan yang diberikan oleh ibu bapa mereka. Membebaskan pembebasan, kebebasan lah. Terlalu senang lah pelajar. Nombor 5, jalan raya menuju ke kampung baru kerana terdapat tumpahan minyak. Licin licau. Licin licau maksudnya sangat licin. Gelap gelita gelap. Simpang perenang maksudnya banyak simpang. Dan lekak lekuk. Lekak lekuk pun maksud dia jalan yang tidak rata, tidak lurus. Lekak lekuk maksudnya jalan yang tidak rata dan tidak lurus. Maksudnya bengkang-bengkok jugalah. Okay. Seterusnya, nombor 6.
Sharifah diam-diam apabila ditengking oleh ibunya pada malam tadi. Apa tu ditengking? Macam contoh, awak tidur sampai pukul 10, mak kamu, "Hey, bangunlah. Apa yang kau rasa? Apa ni tidur sampai pukul 10? Budak lelaki, budak perempuan tu macam tidur macam ni ke? Apalah." Lepas tu awak letak pinggan dan awak lupa basuh. "Eh, apa ni? Pinggan lah. You ingat saya apa orang gaji ke?" Itulah tengking. Faham tak? Jerit. Kadang-kadang bila ibu kita jerit, kita rasa marah macam nak bagi Batista bom dekat dia. Betul tak? Lau tahu tak apa tu Batista bom? Tak tahu? Nanti masuk YouTube, awak pergi type Batista bom, B-O-M-B. Awak akan tengok satu benda yang dahsyat. Kalau mak kamu marah, you bagi Batista bom dekat dia. Okay? Ruhan tahu tak apa tu Batista bom? Ruhan pun tak tahu. Yo, Ruhan, what is this? Siapa tahu apa tu Batista bom? Korang tak tahu ke? Nasrullah tahu. Nasrullah gang. Okay. Siapa yang tak tahu masuk YouTube cari. Sharifah diam-diam apabila ditengking oleh ibunya pada malam tadi. Kesalahannya ialah diam-diam. Sebab diam-diam maksudnya tidak memberitahu. Tidak memberitahu orang. Itulah maksudnya diam-diam. Sila duduk diam-diam. Sila berdiam-diam. Diam-diam ni lebih kepada tidak memberitahu sesuatu kepada orang lain. Okey? Dia berdiam-diam dan tidak mahu membocorkan rahsia. Rahsia Jaya Silan. Okey? So pelajar, diam-diam maksudnya apa? Tidak memberitahu orang. Jawapan yang lebih tepat ialah berdiam. Berdiam maksudnya tidak bercakap-cakap. Korang catat ke tak ni? Tolong catat. You tak catat dah. You tunggulah. Pada hari perkahwinan kamu, awak akan kena cirit-birit. Okay. Maka seterusnya, kesalahan daripada diam-diam sepatutnya berdiam. Puan Lee yang baru mengajar setahun di sekolah ini adalah guru bahasa Melayu kelas kami. Baru. Pelajar, saya nak bagi tahu satu perkara, tolong dengar. Baru dan baharu, apakah perbezaan? Baru menunjukkan masa. Baharu maksudnya new. Contoh, ayah baru balik dari pejabat. Maksudnya, father just came back from office. Nenek baru meninggal dunia 2 hari yang lepas. Grandmother just passed away. Faham tak? Baharu maksudnya new. Ayah membeli sebuah kereta baharu. Saya murid baharu ke sekolah ini. Baharu maksudnya new. Faham tak? Faham ke tak ni? Okay. Di sini, kesalahan ada pada adalah. Kenapa adalah salah? Ialah belakang dia mesti ada kata nama. Adalah belakang dia mesti ada kata adjektif ataupun kata sendi nama. Faham tak baca? Maka di sini guru ialah kata nama. Guru ialah kata nama. Maka kita letak perkataan ialah guru. Macam mana nak mengenal pasti kata nama? Macam mana nak tahu guru ni kata nama ke tak? Cuba letak perkataan ini ataupun itu. Guru itu, boleh tak? Boleh. Guru ini, boleh tak? Boleh. Maka guru ialah kata nama. Okay. Maka nombor 8. Surat daripada abang dari luar negara, saya sudah terima. Betul ke salah? Salah. Sudah saya terima. Baru ini ayat aktif. Maaf, ini ayat pasif. Ini ayat pasif. Sepatutnya sudah saya terima. Kalau ayat aktif dia macam mana? Ayat aktif dia, saya sudah menerima surat daripada abang di luar negara dengan selamatnya. Dengan selamat salah tak? Sepatutnya dengan selamatnya. Okay. Alright, jom kita sambung. Pengguna itu membuat kenyataan berlandaskan kepada bukti-bukti. Apakah kesalahan di sini?
Baru tadi kita bincang. Berlandaskan, Suruhan, kamu bagi jawapan yang salah. Bukan rapatlah. Berlandaskan ada imbuhan apitan. Kalau ada imbuhan apitan, belakang tak boleh ada kata sendi nama. Betul tak? Tuhan mabuk. Kan? Berlandaskan kepada salah. Sepatutnya berlandaskan bukti-bukti yang nyata. Okey? Jawapannya C. 10. Kemajuan sains dan teknologi penting dalam bidang pertanian dan perusahaan. Okey. Kamu kena pilih ayat yang hampir sama. Sama ataupun hampir sama. Nombor 10 jawapannya ialah D. Jawapannya D. Kemajuan dalam bidang pertanian dan perusahaan mementingkan sains dan teknologi. Budi pekerti dan tingkah laku dapat melambangkan kepribadian seseorang. Jawapannya B. Budi pekerti yang baik dan tingkah laku yang elok melambangkan kepribadian seseorang. Ayat ni yang paling hampir sama. Nombor 12. Pilih ayat yang betul. Tikus putih itu mengejar, tikus putih pula. Kucing putih itu mengejar tikus hingga ke bumbung rumah. 12 ni betul ke salah? Betul ke salah? Lau betul salah lau. Hingga ke bumbung rumah. Betul ke salah? Kenapa salah? Kesalahan ada pada hingga ke. Hingga ke itu salah. Pelajar, hingga ialah kata sendi nama. Ke juga kata sendi nama. Kata sendi nama mesti diikuti oleh kata nama. Faham tak? Kata sendi nama mesti diikuti oleh kata nama. Maka sepatutnya hingga bumbung rumah baru betul. Hingga ke bumbung rumah salah. Sebab hingga kata sendi nama, ke pun kata sendi nama. Tidak boleh hadir bersebelahan. Faham tak? Kata sendi nama dan kata sendi nama tidak boleh hadir bersebelahan. Lau boleh faham lah. Seterusnya, negeri Melaka bersempadan dengan negeri Johor. Nombor 12. Betul. Lapangan terbang yang baharu terletak di selatan Kuala Lumpur. Betul. Adik rindukan abang. Salah. Kenapa rindukan abang salah? Rindu ialah kata adjektif perasaan. Kata adjektif perasaan mesti diikuti kata sendi nama akan. Saya rindu akan Ruhan. Saya rindu akan Jayasilan. Saya benci akan Lau. Contohlah. Okey. Maka kata adjektif perasaan mesti diikuti kata sendi nama akan. Kata adjektif perasaan mesti diikuti kata sendi nama akan. Benci akan. Sayang akan. Cinta akan. Hormat akan tak boleh. Hormat terhadap. Saya hormat terhadap Dato' Seri Najib. Kerana beliau lah Perdana Menteri terbaik di negara kita. Okay. Walaupun macam-macam kes, beliau masih bagi banyak duit percuma kepada kita. Okay. BRIM lah, macam-macam lah kan. I miss Najib. Najib hidup. 13. Kerajaan akan membina sebuah jambatan untuk kemudahan penduduk di kampung itu. Kami menaiki kapal terbang ke Sarawak daripada Kuala Lumpur. Dari Kuala Lumpur ke daripada Kuala Lumpur? Dari Kuala Lumpur sebab Kuala Lumpur ialah tempat. Dari digunakan untuk arah, tempat dan masa. Daripada digunakan selain arah, tempat dan masa. Dia tidak hadir ke sekolah sebab demam panas. Salah. Kerana demam panas. Sebab. Kenapa tak sesuai? Kerana sebab ialah kata nama. Sepatutnya, perkataan sebab boleh diterima kalau dia hadir di hadapan. Contoh, oleh sebab demam, dia tidak hadir ke sekolah. Kita boleh terima.
Kalau oleh sebab betul. Dia tidak hadir ke sekolah oleh sebab demam. Kita boleh terima. Kalau sebab sahaja salah. Okey? Oleh sebab betul ataupun kerana betul. Jaya silen, awak sedang berdiri buat lepak-lepak apa ni? Takut. Okey? Catatlah. Oleh sebab betul ataupun kerana betul. Sebab sahaja salah. Okey? Kerana sebab dalam bahasa Inggeris maksudnya reason. Reason. Kerana maksudnya because. He didn't come to school reason fever. Salah lah. He didn't come to school because fever. Alia tidak dapat berlari dengan pantas. Sepatutnya dengan pantasnya. Pantas ialah kata adjektif. Maka kita kena tukar dia kepada kata nama. Maka kita kena tambahnya di belakang dengan pantasnya. Bila kita tambahnya, dia jadi kata nama dengan pantasnya. Kerana badannya agak berisi. Dengan pantas tu typo tau. Typo. So di sini nombor 13 jawapannya ialah D, 1 dan 4. 1 dan 4 betul. Sebenarnya banyak buku melakukan kesalahan dengan laju, dengan tekun, dengan berhati-hati, macam tu, dengan pantas. Salah. Sebab dengan ialah kata sendi nama. Di belakang kata sendi nama kena ada apa? Di belakang kata sendi nama kena ada apa? Kata lau, kata apa lau? Kata nama, betul tak? Maka pantas ialah kata adjektif. Kamu kena tukarkan kata adjektif itu kepada kata nama. Maka kamu kena tambahnya dengan pantasnya, dengan lajunya, dengan berhati-hatinya, dengan tekunnya, dengan rajinnya. Faham tak? Kalau kamu faham, nanti balik sekolah, you should be able to tell the teacher with proper explanation. Faham tak? Apa you faham? Saya nak tanya sekarang. Apa you faham? Sekejap. Jaya silen. Jaya silen. Jaya silen, unmute mikrofon sekarang. Jaya silen. Yes, sir. Dengan laju, betul ke salah? What, sir? Dengan laju, betul ke salah? Betul. Saya mau bunuh diri sekarang. Jaya silen, kalau apa-apa berlaku kepada saya, awak bertanggungjawab. Jaya silen, dengar, saya terang sekali lagi. Inilah masalah bila tak fokus. Berdiri, lepak sana, lepak sini, tengok sana, tengok sini, tengok. Dengan laju, salah. Sebab apa? Dengan ialah kata sendi nama. Di belakang kata sendi nama, kena ada kata nama. Faham tak? Laju ialah kata adjektif. Maka kita kena tukar kata adjektif tu kepada kata nama. Maka kita kena tulis dengan lajunya, dengan pantasnya, dengan berhati-hatinya, dengan rajinnya. Faham tak, Jaya silen? Dengan ialah kata sendi nama. Di belakang kata sendi nama kena ada kata nama. Maka kalau ada kata adjektif, kita kena tambah apa di belakang? Nya. Faham tak? Okay, jom kita sambung. Nombor 14. Ali bagai kerana baru sahaja mendapat hadiah telefon bimbit daripada bapaknya. Dalam masa 2 hari saja, Ali telah merosakkannya. Apakah maksud? Kenapa saya gelak tahu? Sebab saya ada pengalaman macam tu. Masa saya belajar darjah 5, bapak saya hadiahkan remote control car. Masa tu remote control car is very expensive. Masa awal-awal dia keluar, RM200 tau. Bapak saya gaji RM3,000. Dia beli remote control car RM200 untuk saya. Dalam masa 2 hari, empat roda sudah hilang. Sebab remote control car, awak kena main di atas tiles ataupun di atas simen. Saya main di atas pasir, bagi kereta tu terbang, lompat dari bukit, sungai, semua ada. Empat tayar tu hilang. Itulah. Maka peribahasa yang sesuai ialah bagai kera mendapat bunga. Bagai kera mendapat bunga. Bagai kera mendapat bunga. Bagai kera mendapat, kera maksudnya monyet.
Kera maksudnya monyet. Kalau monyet you bagi bunga kepada dia, apa dia buat? Adakah monyet akan harumnya? Mesti monyet tu akan rosakkan bunga tu, betul tak? Maka kera mendapat bunga maksudnya orang yang tidak tahu menilai sesuatu pemberian. Orang yang tidak tahu menilai sesuatu pemberian. Okay. Kadang-kadang saya pergi ke majlis perkahwinan, saya nampak perempuan tu cantik. Perempuan cantik macam bidadari. Lelaki nampak macam penjenayah nombor 1 Malaysia. So peribahasa kera mendapat bunga lah. Okey, pelajar cikgu nak bagi maksud perkataan peribahasa-peribahasa lain. Peribahasa-peribahasa lain. Anjing dengan peribahasa anjing dengan bayang-bayang. Anjing dengan bayang-bayang maksudnya apa? Orang yang tamak. Orang yang tamak. Tamak maksudnya orang yang you bagi dia 10 juta pun dia akan minta 50 juta. Itulah orang yang tamak. Okay. Kamu pernah dengar cerita kan? Suatu hari ada anjing dia dapat tulang. Apabila dia bawa tulang tu, dia ternampak bayang-bayang dia. Itu cerita itulah tamak. Mendukung biawak hidup. Okay. Mendukung biawak hidup maksudnya menolong orang yang akhirnya menyusahkan diri sendiri. 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 Contohlah kalau awak bagi hutang kepada orang lain, orang pinjam duit, kawan kamu kata, bro, tolonglah pinjam duit. Saya miskin, saya akan bagi balik dalam masa 5 hari. Kamu pun pinjam. And then selepas 5 hari bila awak minta balik duit tu, dia bagi middle finger dekat kamu. Saya tak tunjuk middle finger, saya tunjuk ring finger kepada kamu. Okay, ini ring finger. Okay. Itulah, kita menolong orang akhirnya menyusahkan diri kita sendiri. Okay, pelajar? Okay, kita sambung dengan seterusnya. Embun di hujung rumput. Okay. Embun di hujung rumput. Maksudnya sesuatu yang tidak kekal lama. Sesuatu yang tidak kekal lama. Embun ni maksudnya mist. Maksudnya apa Didik? Mist. M-I-S-T. M-I-S-T. Embun. Mist. Mist ni akan hilang. Embun ni akan hilang. Apabila matahari keluar aja, embun akan hilang. Sesuatu yang tidak akan kekal lama. Awak pernah nampak tak pagi-pagi di atas rumput ada embun? Pernah nampak ke tak? Tak pernah nampak. Pernah kan? Kalau tak pernah nampak, esok pagi-pagi pukul 7 letak alarm, keluar dari rumah, pergi tengok daun. Okay? Kalau makcik sebelah rumah tengok, apa masalah, you beritahu, saya sedang tengok daun. Beritahu dia. Awak tengok di atas daun ada air. Air itu yang kita panggil embun. Faham tak? Titisan air yang kecil. Tetapi apabila matahari keluar aja, air itu akan hilang. Berlaku evaporation. Berlaku evaporation. Okay? Embun itu akan hilang. Sesuatu yang tidak kekal lama. Okay. Iskandar nombor 15. Iskandar seperti kerana adiknya yang degil itu langsung tidak menghiraukan nasihat yang diberikannya. Mencurahkan air ke daun keladi. Ada satu lagi peribahasa yang membawa maksud yang sama. Mencurahkan air ke daun keladi. Peribahasa yang membawa maksud yang sama ialah bagai hujan jatuh ke pasir. Bagai hujan jatuh ke pasir. Sebab bila hujan jatuh ke pasir, you pernah nampak ke pantai tiba-tiba kena banjir? Tak ada. Sebab bila air kena pada pasir, air itu akan hilang. Air itu akan diserap. Maksudnya sesuatu yang tak kekal. Nasihat yang tidak didengari. Cendawan tumbuh selepas hujan maksudnya apa? Cendawan tumbuh selepas hujan maksudnya peningkatan secara mendadak. Sudah 100 kali saya guna peribahasa ini dalam karangan. Lepas tu mendapat durian runtuh. Mendapat durian runtuh. Mendapat durian runtuh maksudnya mendapat tuah. Okay, mendapat durian runtuh maksudnya
mendapat keuntungan ataupun tuah. Tidak? Okey. Awak tahu tak mereka kenapa dipanggil sebagai durian runtuh? Sebab durian kita tak boleh tentukan bila durian akan jatuh. Durian akan jatuh bila dia jatuh. Dia akan jatuh bila dia sedia, bila dia sudah masak 100% baru dia akan jatuh. Maka awak kena tunggulah, awak kena tunggu. Maka apabila durian jatuh, awak bernasib baik, awak boleh ambil buah tu, awak boleh makan. Maka mendapat keuntungan tanpa bersusah payah. Tanpa bersusah payah. Mendapat keuntungan ataupun nasib baik tanpa bersusah payah. Contohlah kalau Lau, tiba-tiba Lau menang dalam Magnum. Bukan Magnum ice cream, Magnum yang tulis nombor ramalan tu. Lau dia menang 10 juta ringgit. 10 juta ringgit dia menang. Okay. Jangan risau, kalau dia menang 50% dia akan bagi saya. Okay. Dia akan bagi saya. Itulah satu contoh mendapat durian runtuh. Okay. Lau akan bagi kepada saya ke? Lau akan tanya, you siapa? Lu siapa? Sama saya. Dia akan tanya macam tu. Okay. Ular mendapat palu. Ular kena palu. Bagai ular kena palu maksudnya keadaan sesuatu yang berbengkang-bengkok. Keadaan sesuatu yang berbengkang-bengkok dan tidak lurus. Ajar kamu tahu tak kenapa palu maksudnya pukul. Palu maksudnya pukul. Bagai ular kena palu maksudnya kena pukul. Ular dia straight betul tak? Ular dia panjang ni, panjang. Okay. Tetapi apa? Ular. Okay, ini ular. Tapi apabila awak ambil kayu, pukul ular tu, apabila tulang belakang dia patah ataupun retak, dia akan terus jadi. Okay. Ular tu terus jadi. Faham tak? Dia tak boleh bergerak dah lepas tu. Maka bagai ular kena palu, maksudnya keadaan sesuatu yang berbengkang-bengkok dan tidak lurus. Fahamkan tak? Fahamkan konsep. Jangan tengok kesenian saya. Okay? Alright. Okay, kita sambung. Step ketiga. Boleh tahan ke tak ni korang? Nanti tiba-tiba seorang demi seorang pengsan susah. Okay. Soalan set yang kedua. Set kedua. Faizal seorang yang kerana dia akan bekerja dengan lebih tekun lagi sekiranya mendapat pujian. Maka belajar jawapan makan gaji tak kamu tahu lah. Makan gaji maksudnya seseorang yang suka menerima bayaran secara bulanan. Okay, makan gaji. Makan gaji. Okay. Bekerja untuk mendapatkan upah. Itulah makan gaji. Okay, bekerja untuk mendapatkan upah. Kalau awak menjalankan perniagaan, awak bukan makan gaji. Okay, awak usahawan. Yang kedua, makan suap. Makan suap maksudnya mengambil wang haram ataupun rasuah. Mengambil wang haram, okay? Ataupun rasuah. Nanti balik bagi kita dekat mak kamu, mak, saya nak makan suap boleh? Mak kamu akan fikir, oh makan suap Yunus, saya suap. No. Rasuah. Makan suap maksudnya rasuah. Okay? Eating suap. Makan angin maksudnya apa? Bersiar-siar ataupun melancong. Makan angkat maksudnya orang yang suka dipuji. Orang yang suka dipuji. Selalunya kanak-kanak merupakan golongan yang suka makan angkat. Kanak-kanak ialah golongan yang suka makan angkat. Mak saya menjalankan kindergarten kan. Maka saya akan nampak guru-guru suka memuji. Wah, very good, very nice.
saya pernah nampak ada satu kali ada budak umur 5 tahun dia tulis B macam ni. Ini B ke? Ini butterfly. Tapi saya nampak mak saya dia puji, wow, very good, wonderful, superb. Saya tengok mak saya macam. Sebab bila saya tulis macam ni, mak saya ambil rotan kejar saya berpusing-pusing rumah. Tetapi apabila anak di tadika dia tulis macam ni, tulis macam tadi, mak saya very good. Saya tak puas hati lah, Okay. So, makan angkat maksudnya suka menerima pujian. Okay, suka menerima pujian, suka dipuji. Ada setengah orang suka dipuji. Sekumpulan, maka jawapannya D lah. Okay, D. Apabila kamu menjadi seorang usahawan, awak kena memuji. Sebab ramai orang pekerja, mereka suka makan angkat, suka dipuji. Sekumpulan samseng itu lari, bolak-balik kelam kabut, lentam-lentung, pontang-panting. Jawapannya ialah pontang-panting. Maksudnya ialah berlari cepat-cepat tanpa mempedulikan apa-apa. Pontang-panting maksudnya berlari cepat-cepat tanpa mempedulikan apa-apa. Okey. Bolak-balik. Sekejap. Bolak-balik. Raja, bolak-balik maksudnya ulang-alik. Ulang-alik. Contoh, bas itu berbolak-balik ke Singapura dan Johor. Berulang-alik. Bolak-balik maksudnya berulang-alik. Ruhan, ada salin tak? Tak salin kan? Awak sedang type. Okay. You tipu saya, awak tengoklah hari perkahwinan di belakang, awak tengok. Okay. Jom kita sambung. Kelam kabut. Kelam kabut. Ya. Kelam kabut ni maksud dia seseorang yang tak tentu arah. Tidak tentu arah. Seseorang yang tidak tentu arah. Contoh, Puan Siti kelam kabut apabila keretanya dilanggar dari belakang. Macam ni dia jam lah, dia panik. Itulah kelam kabut. Lentam-lentung. Lentam-lentung. Lentam-lentung maksudnya bunyi yang kuat. Seperti bunyi meriam. Bunyi yang kuat lah. Lentam-lentung dan dentam-dentung. Dua-dua membawa maksud yang sama. Lentam-lentung dan dentam-dentung membawa maksud yang hampir sama. Maksudnya bunyi kuat yang berulang. Okay. Kita sambung. Jawapannya apa? Pontang-panting. Kami sekeluarga suka menonton cerita-cerita lakonan. Ilmuwan ke, seniman ke, sastrawan ke, budayawan. P. Ramlee tahu siapa P. Ramlee? Lau tahu tak siapa P. Ramlee? Siapa? Pelakon yang popular zaman dulu. Masa dia berlakon tak popular sangat. Dia mati dalam keadaan yang cukup teruk sebenarnya. Tapi selepas dia mati, dia jadi popular lah. Dia orang yang dia mati jadi popular. Okay. Maka di sini jawapan yang sesuai adalah seniman. Okay. Sebab dia ialah seorang pelakon, seniman. Sastrawan ialah seorang yang banyak menulis sastra. Seperti penulis novel, penulis cerpen, mereka sastrawan. Budayawan ialah orang yang mempunyai ilmu yang tinggi tentang budaya. Orang yang mempunyai ilmu yang tinggi tentang budaya
ataupun orang yang mementingkan budaya. Orang yang mementingkan budaya. Seterusnya, mesyuarat tergempar persatuan itu diadakan untuk menyelesaikan yang melanda dalam kalangan anggota persatuan. Keriuhan, kekecohan, kekusutan, ketegangan. Nombor 4, jawapannya ialah kekusutan. Kekusutan maksudnya kekacauan fikiran. Kekacauan fikiran. Ataupun boleh dianggap sebagai perselisihan faham lah. Kekacauan fikiran. Keriuhan tak boleh, riuh maksudnya bising. Kekecohan, kecoh pun bising juga. Okay. Kecoh ada beberapa maksud. Kecoh maksud yang pertama ialah tipu. Tipu. Tetapi kekecohan maksudnya keriuhan. Maksudnya bising. Kekecohan maksudnya bising ataupun keriuhan. Keriuhan, kekecohan maksudnya bising. Aiman sentiasa teringat akan kenangan manis semasa semasa menuntut di Universiti Putra Malaysia. Teringat akan. Nombor 5, teringat akan. Nombor 6, kedua adik-beradik. Salah lah, mana boleh betul. Kedua adik-beradik. Semestinya kedua-dua adik-beradik. Both of the adik-beradik. Kedua-dua. Kedua maksudnya tempat kedua. Saya memenangi tempat kedua dalam pertandingan memasak air suam. Contoh. Okey. Lepas tu setengah pihak. Nombor 7. Setengah pihak salah. Sesetengah pihak. Setengah maksudnya separuh. Separuh. Saya menghabiskan setengah bahagian kek. Okay. Dan setengah lagi selepas 5 minit. Okay. Sesetengah. Jawapan yang betul ialah sesetengah. Okay. Pelajar, sesetengah dan setengah-setengah membawa maksud yang sama. Sesetengah dan setengah-setengah membawa maksud yang sama. Okay. Okay, jom. Pelajar okey tak? Dah pukul 11. Nanti mak kamu bising. Buat apa? Okay. Kalau mak kamu bising, tarik dia, tunjukkan skrin. Dan bagi tahu saya awal-awal, saya akan buat muka tegas. Okey, jom. Mana? Okey, nombor 6 dah, 7 dah, nombor 8. Kehidupan Pak Ali ini sudah sangat senang lenang. Sangat senang lenang, salah. Sebab apa? Pelajar. Sangat ialah kata penguat. Senang lenang, kata ganda. Kata penguat dan kata ganda tak boleh hadir bersebelahan. Contoh. Muka Cikgu Anan sangat gelap gelita selepas lampu dipadamkan. Okey. Jangan resis tau. Okay. Maka sangat gelap gelita salah. Sangat gelap ataupun gelap gelita. Isteri Cikgu Anan sungguh tinggi lampai. Sungguh tinggi lampai dalam mimpi. Sungguh tinggi lampai. Betul ke? Sungguh tinggi. Dia sudah tengoklah. Okey. Maka sungguh tinggi lampai. Salah. Sebab apa? Sungguh tinggi ataupun tinggi lampai. Sungguh ialah kata penguat. Kata penguat dan kata ganda tidak boleh hadir bersebelahan. Maka kita sambung. Maka jawapannya apa? Nombor 8. Jawapannya ialah jawapannya sudah senang lenang. Sudah senang lenang. Kehidupan Pak Ali sudah senang lenang setelah anak-anaknya sudah bekerja. Salah. D pun salah. Jawapan yang betul ialah B.
Lain-lain barang, salah. Barang-barang lain. Sebab dalam kata ganda, perkataan yang ada di hadapan perlu digandakan. Guru-guru PM ke guru BM-BM? Guru-guru BM. Sekolah swasta-swasta ke sekolah-sekolah swasta? Sekolah-sekolah swasta. Maka dalam kata ganda, perkataan yang ada di hadapan perlu digandakan, bukannya perkataan di belakang. Barang-barang lain. Nombor 10. Dengan menggunakan kaedah saintifik berserta peralatan yang canggih, Polis Diraja Malaysia terus melangkah maju dalam menjalankan siasatan. Nombor 10 jawapannya D. Polis Diraja Malaysia terus melangkah maju dengan menggunakan kaedah saintifik dan peralatan yang canggih dalam menjalankan siasatan. Awak tengok di atas, di sini mereka bagi ayat songsang. Ini ialah ayat biasa. Okey. Nombor 11. Penduduk taman perumahan itu bergotong royong membersihkan kawasan tempat pembiakan nyamuk Aedes untuk membanteras demam denggi. Nombor 11 jawapannya A. Jawapannya A. Penduduk di taman perumahan itu bekerjasama melakukan tempat-tempat kerja-kerja pembersihan kawasan tempat pembiakan nyamuk Aedes untuk menangani demam denggi. Nombor 12. Dato' Nicole and David adalah antara pemain squash yang terkemuka di dunia. Betul ke salah? Betul. Kerana antara ialah kata sendi nama. Ialah belakang dia kata nama. Adalah belakang dia kata adjektif. Dari kata sendi nama. Sakit mulut saya ulang benda yang sama. Okay. Perabot antik itu diperbuat dari kayu. Salah. Dari digunakan untuk arah, tempat dan masa. Kayu bukan arah, tempat, masa. Maka kita kena guna daripada. Perlawanan bola keranjang. Budak-budak Cina kadang-kadang sebut telanjang. Saya suka main bola telanjang. Bukan telanjang, keranjang. Okay? Perlawanan bola keranjang itu tertunda lagi akibat hujan lebat. Sekiranya ada kelapangan, saya akan mengunjungi kamu pada bulan hadapan. Soalan 12 jawapannya D. D. Saya kira ada kelapangan, saya akan mengunjungi kamu. Mengunjungi. Mengunjungi boleh diterima. Sebab mengunjungi sama maksud dengan menziarahi. Nampak tak? Dia sudah catch kamu. Pengubal soalan sudah tangkap kamu. Kalau menziarahi kamu rasa ini betul. Bila kamu kata mengunjungi kamu sudah macam salah, betul tak? Kalau saya tanya korang kenapa kamu rasa mengunjungi kamu salah, mesti kamu kata, cikgu, saya tak pernah nampak pun. Kamu akan cakap macam tu. Kenapa salah? Saya tak pernah nampak. Kamu akan cakap macam tu. Pelajar-pelajar mengunjungi dan juga menziarahi membawa maksud yang sama, maka boleh diterima lah. 1, 2 dan 1, 3 dan 4. Okay. Kerajaan akan melipat gandakan usaha untuk mencapai negara maju pada abad ke-21. Peniaga cepat goreng di hadapan sekolah ialah bapa saudara saya. Banyak pusat-pusat kesihatan kecil yang masih mengalami kekurangan doktor. Pusat sumber sekolah ialah tempat pembacaan yang terbaik sekali. Kesalahan ada di mana? Terbaik sekali, betul tak? Pelajar, paling, dan sekali. Kita hanya boleh gunakan satu sahaja untuk satu kata adjektif. Paling, sekali dan maksudnya the most. Contoh, Cikgu Ana ialah guru bahasa Melayu yang hebat, yang paling hebat. Paling hebat betul. Terhebat betul. Hebat sekali betul. Awak tak boleh kata Cikgu Ana ialah guru BM yang paling terhebat. Jangan beritahu you anak murid saya. Okay? Memalukan saya saja. Paling terhebat salah. Kenapa? Paling dan tidak boleh digunakan untuk satu kata. Terhebat sekali. Salah juga. Sebab apa? Dan sekali membawa maksud the most. Maka you boleh guna satu sahaja untuk satu kata adjektif. Paling hebat. Terhebat. Hebat sekali.
Faham tak? Okey, jom. Nombor 14. Peribahasa yang menunjukkan perilaku kalau jauh berkasih-kasihan. Berkasih-kasihan. Kalau dekat saling bergaduh. Ialah kalau jauh berkasih-kasihan. Kalau dekat saling bergaduh. Jauh berkasih-kasihan. Okey. Jauh berkasih-kasihan, dekat bergaduh. Okey. Maka, okey, pelajar cikgu bagi maksud dia, jauh bau bunga, dekat bau tai. Maka maksudnya ialah kalau jauh berkasih-kasihan tetapi kalau berdekatan mereka saling berbantah. Macam adik-beradik lah, macam adik-beradik. Kalau you, abang, kakak semua duduk bersama-sama mesti bergaduh. Amma, dia sudah ambil barang saya. Amma, dia kacau saya. Kan, confirm. Tapi apabila awak duduk berasing-asing, awak macam rindu mereka. Kan bagus kalau ada abang saya. Kan bagus kalau saya ada adik saya, kan. Okay? Kalau jauh berkasih-kasihan, dan kalau dekat berbantahan atau bergaduh. Okey, maka kita sudah dapat jawapan, tak apa. Kita akan bincang, kita akan lihat jawab maksud bagi peribahasa yang lain. Gunting makan di hujung. Seperti gunting makan di hujung maksudnya mencapai sesuatu dengan diam-diam. Mencapai sesuatu dengan diam-diam. Konsep cara Faizal yang suka mencapai kejayaan secara diam-diam seperti gunting makan di hujung sangat dikagumi. Tengok ada setengah orang dia diam-diam je, dia bergerak diam-diam. Dia diam-diam beli rumah besar, diam-diam beli kereta besar, diam-diam dapat bini besar. Orang macam tu saya respect. Sebab mereka mencapai sesuatu dengan diam-diam. Ada setengah orang dia beli satu kereta besar, dia akan buat announcement. Dengan ini saya memaklumkan bahawa dalam Facebook dia masukkan, dalam Instagram dia masukkan di semua media massa. Perangai macam tu saya rasa tak profesional lah. Itu perangai kanak-kanak tadi. Telur di hujung tanduk. Telur di hujung tanduk. Telur di hujung tanduk maksudnya keadaan bahaya. Keadaan bahaya. Nyawa atuk bagai telur di hujung tanduk kerana sikap nenek yang suka mempebel. Contohlah. Okay. Bagai aur ditarik sungsang. Bagai aur ditarik sungsang. Pekerjaan yang sukar dijalankan kerana menggunakan cara yang salah. Pekerjaan yang sukar dijalankan kerana menggunakan cara yang salah. Aur ditarik sungsang maksudnya pekerjaan yang sukar dijalankan kerana cara penggunaannya yang salah. Seterusnya, peribahasa buang yang keruh ambil yang jernih bermaksud lupakan hal yang tidak baik dan mengingati hal yang baik sahaja. Okay, buang yang keruh ambil yang jernih. Last one. Last one. Okay, pelajar. Encik Hishamuddin, pelajar kertas model 1, soalan pertama, Encik Hishamuddin cuba bersikap adil terhadap semua anaknya. Bengis. B-E-N-G-I-S. Bengis maksudnya ialah kejam. Kejam. Okay, kejam. Cemburu, jealous. Jealous. Kita hendaklah
bantuan kewangan kepada mangsa-mangsa banjir di Terengganu. Mengulurkan. Nombor 3, berani engkau datang ke rumah saya lagi. Cis. Wah. Wah, boleh ke? Wah, berani awak datang. Kalau awak kata wow, maksudnya you ada masalah. Wow, berani awak datang ke rumah saya lagi. Maksudnya you ada masalah hormon. Okay? Nah, digunakan apabila kita mencampakkan sesuatu ataupun nah ambil balik duit awak. Aduh untuk perasaan sakit. Aduh, sakitnya. Aduh, aduhai digunakan aduhai. Aduhai digunakan untuk menunjukkan perasaan penyesalan. Menyesal. Aduhai, kenapalah perangai dia macam ni. Menunjukkan perasaan penyesalan. Kesal. Disappointed. Aduhai, kenapalah perangai murid-murid saya macam ni. Amboi digunakan untuk perasaan hairan. Amboi, cantiknya isteri saya. Okay. Hai, makan apa? Maggi. Tengoklah. Makan Maggi je. Miskin saya. Mana tadi? Maka belajar cheese apabila kita marah, nah apabila kita mencampakkan sesuatu ataupun kita suruh orang ambil sesuatu. Nah, ambil ini. Aduh untuk menyatakan perasaan sakit. Wah untuk perasaan hairan. Amboi pun digunakan untuk perasaan hairan. Aduhai untuk perasaan kesal, disappointed. Saya pun pernah jugalah. Apa saya rasa sedap sangat ke? Sakit punggung saya tahu. Duduk di sini 6 jam. Okay, dah. Sekejap lagi kita nak habis dah. Thomas. Kecergasan. Boleh kerana berlari sejauh 200 meter di tengah panas. Kelayuan, kehausan. Thirsty. Kehausan. Kelaparan tak sesuai. Layu maksudnya macam contoh untuk daun. Daun sudah layu apabila tidak disirami air. Dah cukup. Jangan conteng. Kebanyakan pekerja. Betul ke salah? Salah. Kerana kebanyakan membawa maksud jamak lebih daripada satu. Pekerja membawa maksud jamak lebih daripada satu. Maka tidak boleh hadir bersebelahan. Sebabnya kebanyakan pekerja. Saiful telah memberikan sebuah pandangan yang benar. Salah. Sebuah pandangan salah. Penjodoh bilangan tidak boleh digunakan untuk perkara abstrak. Perkara yang tidak boleh dilihat. Tulis. Perkara ini penting. Penjodoh bilangan tidak boleh digunakan untuk perkara-perkara abstrak. Abstrak maksudnya benda yang tidak boleh dilihat. Pandangan ialah perkara abstrak, something that you cannot see. Maka kita tak boleh menggunakan penjodoh bilangan. Nombor 8 dan 9. Bahagian yang bergaris dalam ayat-ayat berikut mungkin mengandungi kesalahan penggunaan bahasa atau mungkin juga tidak. Tandakan sama ada A, B, C jika ayat itu mengandungi kesalahan dan tandakan D jika tiada kesalahan. Senarai nama peserta yang akan berserta rombongan itu pada Setiausaha Bahasa Melayu. Persatuan Bahasa Melayu. Senarai nama peserta yang akan mengikuti rombongan itu ada bersama Setiausaha, menyertai rombongan itu berada pada Setiausaha, menyertai rombongan itu ada pada Setiausaha. Jawapannya apa? C. Kan cikgu bagi kita tadi awal-awal ada pada. Awal-awal just now apabila kita memulakan perbincangan ada pada.
Siapa yang sedang conteng tu? Awak tahu kan kita sedang rekod. Kalau kita tak rekod, jangan conteng. Nombor 9. Anak saya yang berusia 4 tahun itu sudah boleh menunggang basikal. Kata Pak Ali kepada Pak Abu. Nombor 9 jawapannya apa? Nombor 9 jawapannya ialah sudah boleh menunggang basikal, tu betul. Dia sudah boleh menunggang basikal. D. 10 jawapannya adalah B. Industri pelancongan telah berkembang pesat di setengah-setengah negara di dunia ini dan telah memberi pendapatan lumayan kepada negara-negara tersebut. Jawapannya B. Sebahagian daripada negara-negara di dunia telah memperoleh pendapatan lumayan disebabkan oleh perkembangan industri pelancongan di negara tersebut. Nombor 11, sikap berjimat cermat perlu ditanam dalam jiwa anak-anak agar mereka tidak membazir. Jawapan untuk soalan 11 ialah C. Anak-anak tidak akan membazirkan wang ringgit jika mereka diasuh semenjak kecil. Jawapan ialah 11, C. Nombor 12, ambillah ibarat daripada kisah pahit yang berlaku itu. Agama ibarat panduan hidup yang bagi menunjukkan jalan yang lurus dan selamat. Hidupnya ibarat burung di dalam sangkar. Aiman berdoa agar semua ibarat dilakukannya diterima Tuhan. Maka soalan 12, jawapannya ialah C. 1, 2 dan 3. Ambillah ibarat. Ibarat maksudnya pengajaran. Ibarat maksudnya pertama ialah pengajaran. Agama ibarat di sini agama umpama. Hidupnya ibarat burung, sama juga umpama. So 1, 2 dan 3. Papan itu melubangkan untuk dimasukkan skru. Bukan melubangkan untuk, dilubangkan untuk dimasukkan skru. So nombor 1 salah, A reject, D reject. Jalan ke kampung itu melubangkan di sana di sini. Salah lah. Lubang di sana sini. 2 pun salah. B reject, A reject, C reject. Jawapan automatik C. Okay. Tak baca pun 3 dan 4. Okay. And then soalan 14, 15. Ayah saya tidak mahu terus tinggal di kampung ini selama-lamanya. Saya rasa umpama kerana tidak tahu perkembangan dunia terkini. Saya ingin mencuba nasib di Kuala Lumpur, kata Hafiz. Sambil bekerja, saya dapat menimba ilmu pengetahuan yang berguna, kata orang. Sambung Hafiz lagi. Dia berharap ayahnya akan membenarkannya berhijrah ke Bandar Besar. Okey. Bagai rusa masuk kampung. Bagai rusa masuk kampung maksudnya apa? Bagai rusa masuk kampung maksudnya berasa hairan apabila berada di tempat baharu. Berasa hairan apabila berada di tempat baharu. Contoh first time awak datang ke KL ataupun first time kamu pergi ke Jepun contohnya. Okay, first time pergi ke Jepun. Awak tengok mereka macam alien, mereka tengok kamu macam alien. Kalau kamu Cina tak apalah sebab you dengan mereka nampak sama je kan lebih kurang. Ada perbezaan. Japanese and Chinese there are difference actually. Kamu boleh cam, awak boleh lihat perbezaan. Tapi kalau saya pergi ke sana, mereka akan tengok saya macam barang di museum. Who is this weird human being? Kan? Maka ada udang di sebalik batu. Okay? Udang di sebalik batu. Udang di sebalik batu maksudnya ada sesuatu maksud yang tersembunyi di sebalik sesuatu perbuatan. Ada sesuatu maksud yang tersembunyi di sebalik sesuatu perbuatan. Dah. Katak di bawah tempurung kamu tahulah tidak memiliki ilmu pengetahuan. Senanglah, katak di bawah tempurung. Air dicencang tidak akan putus maksudnya
hubungan ahli keluarga tidak akan terputus jika berlaku perselisihan faham. Hubungan antara ahli keluarga tidak akan terputus walaupun berlaku perselisihan faham. Kita tengok kadang-kadang di sesuatu keluarga, ibu, ayah, abang, kakak akan bergaduh macam kita akan fikir somebody going to die today. Tapi selepas beberapa hari, selepas beberapa minggu, selepas beberapa bulan, mereka dah berbual macam tak ada benda yang berlaku. Kan? So itulah air dicincang tidak. Hubungan antara ahli keluarga tidak akan terputus walaupun berlaku perselisihan. Ajak-ajak ayam. Ajak-ajak ayam maksudnya, ajak-ajak ayam. Ajak-ajak ayam maksudnya mempelawar secara tidak bersungguh-sungguh. Mempelawar secara tidak bersungguh-sungguh. Contoh, kalau ada kawan kamu berkahwin, dia kata, nak datang-datanglah. Nak datang, okey. Tak datang pun tak apa. Dia cakap macam tu. Itulah ajak-ajak ayam. Mempelawar seseorang secara tidak bersungguh. Sambil menyelam minum air. Sambil menyelam minum air. Maksudnya, melakukan satu pekerjaan, melakukan satu pekerjaan, dua atau tiga hasil yang diperoleh. Dua atau tiga hasil yang diperoleh. Dua atau tiga hasil yang diperoleh. Burung terbang dipipiskan lada. Burung terbang dipipiskan lada. Maksudnya ialah belum tentu lagi diperoleh sesuatu, sudah direka-reka akan gunanya. Belum tentu lagi diperoleh sesuatu, sudah direka-reka akan gunanya. Contoh ayat. Ayah menyindir abang yang merancang untuk membuka cawangan restoran McDonald. Ibarat burung terbang dipipiskan lada walaupun abang masih menganggur. Tak ada kerja tapi nak buka McDonald. Belum tentu lagi diperoleh sesuatu tetapi sudah direka-reka akan gunanya. Okey pelajar, kita sudah pun membincangkan 4 set latihan. Okey? Guys, penat. 10 orang sudah hilang lah. Tinggal 53 orang saja lagi. Tadi ada 62 orang tahu. 10 orang pergi mana? Kesian. Okey. Alright, tak apa. They are weak people. You guys are strong people. Okey. Maka belajar, saya berharap kamu dah faham setiap latihan yang kita bincang. So itu sahaja. Kita akan jumpa dalam kelas yang seterusnya. Bye bye. See you. Take care. Good night.